توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى به الناس له من كل عداء بقدر الله يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى به الناس له من كل عداء بقدر الله يا الله بقدر الله يا الله بقدر الله يا الله Assalamualaikum salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saudara. Selamat kita bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah yang dibawakan secara langsung dari perkarangan Stadium Bukit Jalil pada hari ini 26 Februari bersamaan dengan 12 Radio Awal 1431 Hijrah. Dan alhamdulillah saudara, Al-Kuliah akan terus bersama dengan anda untuk terus memberikan pelbagai ilmu yang mendatangkan manfaat, dan hari ini alhamdulillah kita akan bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai selawat. Dan sebelum itu saya ingin mengalu-alukan dahulu ketibaan para penonton kita. Kita ada penonton yang turut hadir untuk memeriahkan sesi ilmu di perkarangan booth Kota Ilmu yang menempatkan siaran secara langsung rancangan Al-Kuliah pada petang ini, iaitu saya ingin mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada ibu-ibu kita, itu penduduk kampung Permatan Pasir, Sungai Petani Kedah. Mai daripada jauh, daripada Kedah dia mai. Dan juga ahli jawatan kuasa jiran wanita KRT Tengkera Barat Melaka, juga daripada jauh, daripada Melaka, untuk sama-sama datang ke rancangan Al-Kuliah pada petang ini. Jadi saya ucapkan selamat datang, senyum-senyum selalu, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini akan dirahmati Allah.
dan akan menjadi satu daripada sesi yang mendatangkan ilmu yang berguna kepada kita petang hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Dan di hari Jumaat juga sebenarnya kita digalakkan untuk berselawat ke atas Rasulullah SAW. Maka inilah saudara, bersempena dengan hari yang cukup bersejarah dan hari yang cukup indah dalam sejarah umat Islam, kita mengenang kelahiran keputeraan penghulu kita iaitu Rasulullah SAW, dan ini merupakan satu sesi renungan kita. Apakah di antara kekuatan yang boleh kita angkat dalam program Al-Kuliah ini apabila kita berbicara tentang tajuk iaitu selawat. Dan sebelum itu kepada para hadirin penonton baik yang berada di rumah yang akan menyertai kami melalui SMS ataupun juga yang berada di lokasi di booth ini, kita juga mempunyai hadiah-hadiah yang kita sediakan. Cenderahati akan memberikan hadiah seperti hadiah kitab fiqh sumbangan daripada Pustaka Salam, dan juga produk Di Hatiku tajan majalah Anis. Ini majalah Anis yang saya pegang tadi, dan juga Asuh yang turut bersama kita yang ingin memberikan sumbangan kepada para hadirin sekalian untuk sama-sama memeriahkan lagi rancangan Al-Kuliah. Dan insya-Allah segala hadiah ini akan menjadi milik saudara-saudari apabila soalan-soalan yang inovatif diajukan khususnya kepada panelis yang akan menjawab soalan yang akan kita berikan. Dan tidak lupa sumbangan produk yang diberikan oleh produk kesihatan iaitu Aifa Health Sendirian Berhad. Baiklah saudara, telah pun bersiap sedia di meja Al-Kuliah pada petang ini untuk memberikan pandangan, buah fikiran serta kupasan. Kalau telah pun bersedia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ingin saya perkenalkan panelis kita iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Suki Osman. Beliau merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Selamat menyambut Hari Maulidur Rasul. Ya. Dan kabarnya Ustaz juga mempunyai banyak aktiviti berceramah untuk menyampaikan sesi-sesi ilmu dan juga kuliah. Dan tentunya ada juga lagi banyak program selepas ini Ustaz. Ya. Untuk menyambut perayaan Maulidur Rasul. Dan ini merupakan satu peluang yang terbaik kita untuk mengenang kembali sejarah perjuangan, dan yang paling penting apakah di antara iktibar pengajaran yang kita ambil ini. Baiklah Ustaz, kalau Ustaz telah pun bersedia, ingin saya ajukan soalan untuk Ustaz. Bagi soalan yang pertama ini, mungkin kepada anda yang juga penonton di rumah juga boleh mencatat dengan pen dan juga dengan pensel dan juga kertas untuk kita menambah lagi sesi pengetahuan kita dan ilmu kita dalam program pada petang ini. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz dapat huraikan kepada penonton bagaimana niat berselawat dan apakah sebenarnya hikmah daripada seseorang itu menyampaikan selawat. Dan mungkin juga ada yang bertanya Ustaz, apakah sebenarnya yang dikatakan selawat itu? Ya, silakan. Ya, terima kasih Tuan Makno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada petang yang berbahagia ini dalam suasana kita menyambut ulang tahun keputeraan kelahiran Nabi SAW pada hari ini 12 Rabiul Awal 1431 Hijrah, kita dapat sama-sama berkongsi insya-Allah. Kita berada dalam majlis ilmu, kita nak membicarakan topik selawat. Dan sebentar tadi para penonton di sini, penonton di rumah, kita mendengar bagaimana alunan selawat daripada nasyid yang dialunkan sungguh merdu, sungguh sedap. Tetapi saudara, cukupkah kalau sekadar sedap kita tidak mengupas ataupun kita tidak mendalami apakah makna di sebalik selawat itu? Ya, bagi menjawab persoalan yang dikemukakan tadi, iaitu apa selawat? Apa itu selawat sebenarnya? Selawat itu, perkataan salawat itu berasal dari perkataan salah yang bermaksud doa, pujian dan sebagainya. Jadi ia boleh dikategorikan kepada tiga sebagaimana yang Allah Taala sebut, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah Taala, sesungguhnya Allah malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Oleh itu, wahai orang yang beriman,
hendaklah kamu berselawat dan selawat ke atas Nabi dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Di sini para ulama membincangkan selawat Allah terhadap Nabi, itu yang pertama. Selawat malaikat terhadap Nabi, dan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apakah sama selawat kita kepada Nabi dengan Allah Taala berselawat kepada Nabi? Sudah tentu tak sama. Sudah tak sama. Kerana apa? Yang pertama sekali, apabila Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi, maknanya saudara, Allah menurunkan rahmat, kelebihan, pelbagai ganjaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala malaikat pula apabila berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat memohon rahmat, memohon kepada Allah Taala agar memberikan kelebihan dan rahmat kepada Nabi. Begitu juga kita apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan rahmat kepada Nabi. Ada orang tanya, dia kata kalau macam tu Nabi memanglah maksum, Nabi kekasih Allah, utusan Allah, kita selawat lagi kat Nabi, macam mana patut kita lah yang memohon rahmat untuk diri kita kan? Kita sedar sebenarnya Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga ada riwayat-riwayat yang lain lagi. Kata Nabi, man shalla alayya salatan, atau man shalla alayya wahidah, atau marrah sallallahu alaihi biha asyara, atau kama qala. Kata Nabi SAW, sesiapa yang berselawat kepadaku satu kali, satu selawat, kita selawat kepada Nabi, apa lafaz sekalipun, Allahumma salli ala Muhammad contohnya, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita 10 kali. Maknanya besar ni, 10 kali. 10 kali selawat Allah Ta'ala kepada kita, ia bermakna Allah menurunkan rahmat kepada kita. Betapa besar hidup kita, betapa nikmat hidup kita, betapa selesa, ketenangan, kebahagiaan hidup kita saudara, apabila Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita apabila kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu selawat saja Allah bagi pada kita rahmat 10 kali selawat. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu kita kupas dengan lebih ringkas tentang selawat. Lalu persoalan yang diajukan juga iaitu bagaimana kita nak tetapkan niat berselawat dan hikmah orang mukmin itu berselawat bagaimana. Sebenarnya kekuatan kita untuk berselawat, kekuatannya ia berpaksikan kepada kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cintakan kepada Nabi, dia ada kekuatan untuk berselawat. Tapi kalau dia tak cinta kepada Nabi, dia tak ingat Nabi. Bila tak ingat Nabi, memanglah bukan setakat selawat, semua perkara pun dia tak akan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya teringat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang menyatakan bahawa adibu auladakum thalatha khisal. Latihlah, didiklah, adabkanlah anak-anak kamu ni dengan 3 perkara. 3 perkara. Kita ambil perhatian. Yang mana yang kata Nabi? Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Maknanya kita mengadabkan, mendidik anak-anak ni dengan 3. Yang pertama, kasih dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kasih dan cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tilawatil Quran, dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi ini merupakan satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, iaitu dengan kita mengajar, mencintai Nabi, mengasihi Nabi, antaranya dengan berselawat kepada Nabi. Dan sebenarnya bukan selawat sajalah, lebih besar daripada itu, iaitu kita nak meletakkan kasih sayang pada Nabi ni sampai ke tahap kita nak jadikan Nabi ni sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan uswah hasanah yang terbaik. Tetapi bukan semua orang ya,
Bukan semua orang dapat menjadikan Nabi ni sebagai contoh yang terbaik. Sebab itu di hujung ayat Allah Ta'ala menggariskan. Allah Ta'ala sebut apa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang nak menjadikan Nabi uswah hasanah ni, selawat kepada Nabi, ingat pada Nabi dan nak ikut Nabi ni, iaitu menepati 3 ciri. Apa dia? Liman kana yarjullah, mereka yang mengharapkan Allah, itu yang pertama. Mereka yang beriman pada Allah. Wal yaumal akhir, mereka yang beriman dengan hari akhirat, mengharapkan hari akhirat. Saudara, kita hidup ni bukan atas dunia saja. Kita akan berpindah ke alam barzakh, kita akan berpindah ke alam akhirat. Kalau kita nak syafaat daripada Nabi SAW di akhirat kelak, kita kena kasihi Nabi, ikut Nabi. Dan yang ketiga kata Allah, wa dzakarallaha katsira, ingat Allah banyak-banyak. Kita ingat Allah banyak-banyak, insya-Allah di situ ada kekuatan juga untuk kita ingat Nabi SAW. Jadi ada banyak lagi ni kita nak cerita, tetapi rasanya panjang nak kot. Kita serahkan balik kepada pengurusi. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Suki. Saya suka huraian Ustaz tadi. Baik, kita terpaksa berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di rancangan Al-Kuliah dan pastikan bersama kami selepas commercial break ini nanti. Silakan. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai ya Habib Allah. Dan kita bersama dalam rancangan Al-Kuliah, dan seperti tadi merupakan promo bagi rancangan Halakah yang akan diudara pada Ahad 28 hari bulan, merupakan sahabat siaran kita di rancangan Al-Kuliah. Baiklah saudara, kita akan teruskan lagi bual bicara kita dalam rancangan Al-Kuliah ini, dan kita akan terus bersama dengan Ustaz Muhammad Suki Osman, dan saya percaya banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang nak kita tanyakan kepada beliau. Dan Ustaz Suki, mungkin Ustaz dapat jelaskan juga sebenarnya, kalau kita berselawat ini, tadi Ustaz ada bercakap satu part yang paling saya suka, apabila kita nak menjadikan kualiti solat kita itu benar-benar berkualiti, kita harus mengenali dan mencintai Rasulullah SAW. Dan soalan saya Ustaz, bagaimana Ustaz kalau kita mendengar seseorang itu berselawat, tetapi yang duduk sebelah kiri dan kanan saja apabila nama selawat itu dikumandangkan, dia buat diam saja Ustaz, dia buat tak tahu saja. Apakah ini Ustaz barangkali tanda bahawa orang dan kiri dan kanan itu merupakan mereka yang merasa kurang kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Satu persoalan yang cukup baik sebenarnya, sebagai satu peringatan kepada kita, iaitu orang, memang ada orang macam tu lah. Dia bila disebut Nabi, dia tak rasa apa. Dia tak rasa bahawa dia nak ingat Nabi SAW. Dia tak berasa nak berselawat balik kepada Nabi SAW. Sebenarnya Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya aw kama qala. Kata Nabi SAW, orang yang bakhil, orang yang kedekut. Kadang-kadang kita ni bila sebut kedekut, bakhil ni, kita nampak kedekut harta je. Duit itu duduk dalam poket, tak berani nak keluarkan, tak nak derma, tak nak infak fi sabilillah, itu kedekut. Nabi kata orang bakhil juga, bahkan yang ini lebih teruk lagi bakhil dia. Bakhil dia apa ni? Iaitu apabila disebut nama Nabi SAW, dia tak peduli je. Dia buat tak tahu je. Bahkan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan juga, raghima anfu rajul dzukirtu indahu falam yusalli alayya atau kama qala. Hadis juga riwayat Imam At-Tirmizi. Hinanya kata Nabi. Nabi nak cerita seseorang itu hinanya apabila disebut nama Nabi, dia tak peduli ataupun dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Sebab itu, sedang penonton sekalian, muslimin dan muslimat, kalau kita lihat pada pandangan ulama, kebanyakan ulama dalam mazhab yang 4, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan sebagainya, menyatakan bahawa wajib kita berselawat kepada Nabi SAW. Wajib yang pertamanya memang itu arahan daripada Allah Ta'ala. Ayat tadi saya baca dah, ayat surah Ahzab tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini satu perintah daripada Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi SAW. Jadi para ulama yang saya sebut tadi, kebanyakan ulama 4 mazhab menyatakan bahawa berdosa ataupun wajib apabila seseorang itu mendengar disebut nama Nabi.
maka hendaklah dia mengingati Nabi, berselawat kepada Nabi SAW. Saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu lagi lah yang saya rasa perlu juga bagi perhatian, ini kadang-kadang dibincangkan oleh para ulama lah, iaitu kadang kita selawat dengan lisan. Melalui tulisan, kadang kita nak meringkaskan tulisan. Sallallahu alaihi wasallam kita tulis sad saja, ataupun kalau bahasa Melayu kita tulis SAW saja. Jadi kadang-kadang rasa macam tak apa nak cantik lah, sebab SAW jadi sao ke apa kan, dia tak jadi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat ke perkataan itu yang kita boleh tulis? Rasa tak banyak. Maka kalau boleh kita cuba lazimi, sebut dengan begitu jelas. Kalau ku Arabnya sad sallallahu alaihi wasallam, ini bahasa tulisan. Apatah lagi kalau bahasa percakapan lisan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini merupakan sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Kerana apa saudara? Kerana sebelum apa-apa, sebelum kita nak ikut Nabi, nak melahirkan kecintaan kepada Nabi, mesti ingat dulu. Kalau tak ingat macam nak ikut? Kan nak ingat melalui apa? Tak lain dan tak bukan melalui selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi ia merupakan satu ibadah, apatah lagi ia merupakan satu arahan daripada Allah, apatah lagi para ulama menyatakan bahawa berdosa besar. Seorang ulama kata berdosa besar apabila tidak mengingati Nabi. Bila disebut nama Nabi, tak ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang yang sedihnya, dia tak peduli dan dia buat tak tahu je. Maka dengan sebab itu insya-Allah, kita insya-Allah yang ada hari ni, penonton-penonton hari ni semua, sebut Nabi saja semua ingat. Dan penonton di rumah pun insya-Allah macam tu juga. Ya. Terima kasih Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan Ustaz, maknanya kalau Bismillahirrahmanirrahim itu boleh dieja dengan penuh. Tapi kalau selawat ni macam Ustaz katakan tadilah, dia ringkas saja SAW jadinya jadi SAW. Jadi ini yang masalahnya. Dan selawat itu sebenarnya bukan kena bayar pun. Dia adalah perlu dilakukan dengan mudah sekali, amat mudah sekali. Tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah dan merupakan satu perbuatan yang mulia, wajib bagi kita untuk menjawabnya. Dan baiklah saudara, di booth ketika ini ada pengunjung kita yang saya rasa tak sabar-sabar lagi untuk mengemukakan soalan dan pandangan. Jadi silakan penonton kita, siapa boleh perkenalkan namanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Roha binti Ahyar daripada Jiran Wanita KRT Darat Tengkera Melaka. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh Ustaz terangkan tentang selawat syifa? Solat syifa ya. Okey, terima kasih. Salawat syifa. Baik. Silakan Ustaz, satu soalan yang cukup baik ini, popular soalan ini sebenarnya di kalangan umat Islam kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Satu soalan yang baik untuk kita sama-sama bincangkan pada petang ini. Selawat syifa. Pertama sekali, selawat kita sebut dah tadi tentang selawat kan. Kita dah faham apa itu selawat dan apa itu syifa. Kita kena faham maksud syifa, baru kita tahu apa itu selawat syifa. Syifa itu maksud penyembuh. Penyembuh, selawat penyembuh. Maknanya di sini ialah satu selawat yang kita baca, iaitu dengan kita memohon kepada Allah, bukan kita pohon kepada Nabi ya. Kita pohon kepada Allah Taala dengan keberkatan Nabi SAW. Dengan keberkatan daripada Nabi SAW, kita pohon kepada Allah agar menyembuhkan penyakit kita. Sebagai contohnya selawat syifa ni saya baca kan, dan ramai yang tahu sebenarnya, tapi saya ulang baliklah, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu selawat syifa. Dan kadang-kadang ada versi-versi yang lain yang menyatakan kadang wa afiyatil abdan, ada yang kata wa afiyatil ajsad. Tak ada masalah. Abdan tu maksud badan, ajsad tu maksud jasad, makna sama aja. Sebab ada juga orang bertanya saya, dia kata pelik lah, dia kata ada yang kata abdan, ada yang kata ajsad dan sebagainya. Sebenarnya makna sama, cuma menggunakan perkataan yang berbeza. Apa maksud dia? Maksud dia ialah kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad SAW, dan dengan berkat baginda SAW, dengan berkat Nabi SAW, engkau sembuhkanlah hati-hati ya Allah, menjadi penawar dan menyihatkan tubuh badan, dan juga memberi kesembuhan penyakit,
serta mengurniakan cahaya penglihatan dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak minta kepada Allah, kita menggunakan perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih mudahlah. Macam juga kalau kita kenal seseorang kan, maka lebih mudah untuk kita mendapatkan sesuatu. Maka di sinilah yang dinamakan selawat syifa secara ringkas. Mudah-mudahan insya-Allah dapat kita fahami. Baik, Ridwan, terima kasih Ustaz. Satu huraian yang cukup jelas tadi. Harap dapat membantu kepada puan yang bertanya. Dan insya-Allah mudah-mudahan jelas soalannya. Dan teruskan kepada penonton yang kedua untuk bertanyakan soalan. Nampaknya telah pun bersedia. Assalamualaikum, sila kenalkan nama. Saya Hajar Rokiah binti Haji Abu Noor daripada Tenggera Darat, Tenggera, Melaka. Nak tanya pada Ustaz. Silakan, silakan. Ustaz, apakah pengertian sebenar selawat itu? Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Hajar Rokiah. Satu soalan yang cukup baik tapi telah pun dijelaskan sedikit tadi oleh Ustaz pada awalnya. Tak apa. Silakan Ustaz untuk tambah lagi, perkukuhkan lagi kefahaman tentang maksud selawat itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih. Tadi kita dah bincang pada peringkat awal tentang maksud selawat. Dan mungkin juga ada penonton-penonton kita di rumah pun yang baru menonton. Dan mereka pun tak tahu apa itu maksud selawat. Kadang kita sebut selawat, selawat, selawat. Tapi kita tak tahu apa itu selawat. Macam saya sebut tadi bahawa selawat itu berasal daripada kataan salah yang bermaksud doa. Doa, pujian. Jadi bila kita berselawat sebenarnya, kita berselawat pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sebenarnya di situ kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmat, kemuliaan, kehormatan, kepujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan permohonan kita itu, kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin hampir dengan Rasulullah, dan sekaligus memang kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu cintakan kepada Allah Taala, kalau kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutlah aku. Kita juga kena sayang pada Nabi, barulah kita dapat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kita faham perkara tersebut, kita insya-Allah lepas ni kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi itu tadi jawapan kepada Puan Rokiah. Puan Rokiah okey ya? Dengan jawapan itu tadi. Baik hadirin muslimat yang rahmati Allah sekalian, kita akan berehat dulu seketika dan pastikan akan terus bersama kami. Dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kuliah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, umat Nabi Muhammad yang dikasihi sekalian. Dan kita terus bersama lagi dalam rancangan Al-Kuliah dari perkarangan Stadium Bukit Jalil. Dan kita masih bercakap, mengupas dan memperkatakan mengenai tajuk yang kita berikan, iaitu selawat. Dan bersama-sama saya di perkarangan Stadium Bukit Jalil ini adalah panelis kita, itu Ustaz Muhammad Suki Osman dari Universiti Putra Malaysia, dan juga dihadiri oleh para penonton yang satu datangnya daripada Melaka, satu lagi datang dari Sungai Petani Kedah untuk sama-sama menyaksikan siaran secara langsung rancangan Al-Kuliah pada petang ini. Dan baik, saya nak pergi kepada Ustaz Subki. Ustaz, mungkin dapat Ustaz jelaskan kepada penonton pada petang ini. Saya fikir banyak jenis selawat, macam-macam ada cara untuk berselawat, seperti yang juga Ustaz perkatakan sebahagian daripadanya tadi. Namun apakah cara sebenarnya Ustaz yang selawat yang paling afdal, yang kalau boleh kita katakan sebagai memenuhi standard piawaian dari segi hukumnya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Satu soalan juga yang penting untuk kita ambil perhatian sama-sama ya, iaitu apa selawat yang paling afdal. Sebenarnya selawat ni pelbagai versi lah kita boleh sebut. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kadang-kadang ini pun jadi pertelingkahan. Ada yang kata Sayyidina, ada yang kata tak perlu Sayyidina, ada yang langsung Allahumma salli ala Sayyidina, hilang Sayyidina terus. Kan macam-macam cara dia. Sebenarnya nak letak Sayyidina pun tak apa, tak letak pun tak apa.
Cuma kalau ditanya tadi yang sempurna macam mana, yang paling lengkap lah. Kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi SAW, memang dinyatakan kepada kita yang lengkap ni macam yang kita baca semasa kita solat. Kita selawat ni, masa kita solat waktu bila? Waktu kita tahiyat. Kan? Terutama masa tahiyat akhir. Dipanggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah itu merupakan selawat yang lengkap, yang paling afdal. Iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah yang kita duk baca semasa kita menunaikan salat. Tetapi maknanya itu yang paling lengkap, yang paling sempurna ataupun yang afdal. Tetapi kalau nak ringkas macam saya sebut tadi, bahawa kita boleh sebut saja Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu alaihi wasallam, apa-apa juga boleh insya-Allah. Yang pentingnya ialah kita mesti ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah bila kita ingat Nabi, kita akan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, qudwah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin Ustaz dapat jelaskan dengan lebih lanjut lagi kenapa yang Ustaz katakan tadi itu adalah selawat yang paling afdal, yang paling perfect, dan mungkin juga ada Ustaz jelaskan kepada penonton bagaimana Allah memberikan penghormatan dikaitkan selawat itu dengan Nabi Ibrahim. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, memang sebab apa kalau kita lihat bahawa itu yang paling afdal? Sebenarnya ia berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu apabila Nabi menyatakan sedemikian, maka itulah yang kita laksanakan dan itulah yang kita amalkan. Terutama macam yang kita sebut tadi, ketika mana kita tunaikan salat, tasyahud akhir, lepas tasyahud akhir ataupun masa tahiyat akhir, selepas bacaan tasyahud, kita membaca selawat tersebut. Dan sesungguhnya memang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim AS, kerana Nabi Ibrahim itu merupakan Abul Anbiya, yang daripada susul galur Nabi Ibrahim lah juga banyak para Nabi ini, dan akhirnya sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ingat juga bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, mereka lah yang diperintahkan atau ditugaskan sebagai kontraktor. Kontraktor untuk apa ni? Buat rumah ke? Tidak, tetapi buat Baitullah, melaksanakan ataupun membuat Baitullah. Dan diteruskan usaha itu ataupun syiar itu sampai ke hari ini. Kita pergi umrah, kita pergi haji, kita tawaf dan sebagainya, kita menghidupkan syiar dan syarat itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya suka penjelasan yang diberikan oleh Ustaz tadi. Jadi saya kira banyak di antara panduan yang telah pun diberikan oleh Ustaz jelas bahawa menunjukkan kepentingan selawat itu dan bagaimanakah kita caranya dengan penuh ilmu sebenarnya menjawab dan mengungkapkan selawat itu agar ianya benar-benar menjadi sesuatu pahala ataupun ibadah kepada kita. Baik, kita teruskan dengan soalan penonton yang ketiga telah pun bersedia untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Saya Salma binti Sulaiman dari Kampung Permatang Pasir. Soalan saya, berapa banyakkah selawat yang harus untuk seseorang itu baca? Dan adakah ada hari-hari yang tertentu untuk kita berselawat? Terima kasih. Terima kasih Puan Salma. Itu dia tadi soalannya, berapa banyak selawat yang harus kita baca dan ada tak hari-hari tertentu? Baik, silakan soalannya cukup baik. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya, berapa banyak nak selawat ni? Rasa-rasa banyak mana larat? Itu satu persoalan. Larat banyak mana? Banyak tu lah. Dia sebenarnya beginilah. Dia tidak dihadkan banyak mana, berapa, 1 ke 10 ke 1000 ke 10,000 ke, memang tidak dihadkan. Tetapi lagi banyak lagi bagus sebenarnya. Sebab tu setengah-setengah ahli sufi yang benar, yang berpegang pada manhaj Quran dan Sunnah, mereka itu menjadikan selawat itu sebagai zikir harian. Mereka membacanya setiap pagi, baca 100 kali, paling-paling korang pun setiap pagi 100 kali, petang pula baca pula 100 kali. Itu mereka melatih diri mereka. Jadi sebenarnya dari sudut bilangannya memang tidak dihadkan. Cumanya bila? Adakah sempena Maulidur Rasul saja nak ingat Nabi ni, nak selawat? Tidak. Sepanjang masa, sepanjang tahun kalau boleh kita nak selawat pada Nabi ni. Cumanya ada hadis Nabi yang menceritakan kelebihan. Kalau hari Jumaat, itu yang terbaik macam hari ni. Macam hari ni. Ada satu hadis Nabi kata, "Inna min afdal ayyamikum yaumul jumu'ah fa'akthiru 'alayya min as-salah fihi." Atau kama qala, iaitu antara afdal hari, penghulu bagi hari Jumaat.
Maka oleh itu perbanyakkan selawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini pula alhamdulillah kita berada pada petang Jumaat ni. Sempena pula sambut Maulidur Rasul lagi. Insya-Allah kita bincang tentang selawat lagi. Alhamdulillah, ini pun ingat Nabi sebenarnya. Dan kita memperbanyakkan, sebab ingat ni bukan di lisan saja. Kita sebut di lisan, kita ingat dalam hati, dan juga perbuatan kita. Perbuatan kita yang ingin sangat-sangat nak mencontohi Nabi. Ini satu benda yang perlu kita fikirkan bersama supaya kita dapat sama-sama hidupkan suasana sambutan Maulidur Rasul ni dengan cara yang begitu terbaik, insya-Allah. Ya. Terima kasih Ustaz, satu huraian yang jelas tadi. Dan selawat itu mungkin dapat kita tingkatkan kepada diri kita, bukan hanya diungkapkan daripada bibir, daripada ucapan saja, bahkan harus ditusuk hingga ke hati kita agar benar-benar dapat kita menghayati keindahan selawat itu sendiri. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz dengan soalan berikutnya Ustaz. Mungkin Ustaz dapat jelaskan juga apakah selawat ini perlu dimulai, maksudnya sebelum kita berdoa itu, kita mulakan dengan selawat dulu. Adakah memang terdapat begitu dari segi hukumnya? Mohon penjelasan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Ini satu lagi perkara yang agak penting kepada kita. Memang dibincangkan dengan begitu jelas dalam kitab-kitab fiqh dan sebagainya, bahawa kepentingan untuk kita memulakan berselawat dalam doa kita. Dan sebenarnya ini merupakan berasaskan kepada hadis Nabi. Nabi SAW menyatakan bahawa idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih subhanahu wa thana alaih thumma yusalli ala nabi thumma yad'u ba'da dhalik bima syaa atau kama qala, hadis rawahu Imam At-Tirmizi wa Abu Daud. Baik, apa maksud dia daripada hadis ini? Nabi SAW menyatakan bahawa sekiranya kamu berdoa, sesiapa juga yang mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermulakan dengan apa? Memuji Allah. Kita puji Allah, kita nak minta pada Allah, nak puan pada Allah, kita kena puji Allah. Ni kadang-kadang puji manusia, puji sungguh-sungguh, Allah tak nak puji. Ni yang masalah ni. Puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma yusalli 'alan nabi, kata Nabi, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat pada Nabi, dan maka lepas pada itu doalah, nak doa apa pun. Sebab itulah setengah ulama menyatakan kita selawat di permulaan dan juga selawat di penutup. Mula doa selawat, di penutup selawat. Dan ada juga hadis At-Tirmizi yang menyatakan, yang mafhumnya sesungguhnya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tak naik, sehinggalah kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarnya selawat tuan-tuan, besar sangat-sangat, hinggakan doa kita pun diselawat dulu, barulah diangkat, barulah diberi pertimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu insya-Allah di atas hujah-hujah ni, dalil-dalil ini daripada hadis-hadis Nabi dan sebagainya, maka kita nak kena lazimkan selawat pada Nabi dalam kehidupan kita, termasuklah dalam doa kita. Terima kasih Ustaz, dan jelas saya fikir sudah terang lagi bersuluh. Itulah di antara jawapan yang telah pun diberikan oleh Ustaz Suki tadi. Mudah-mudahan akan lebih memberikan kefahaman kepada kita, akan terus memperlengkapkan ilmu yang kita ada, hidup sebagai seorang Muslim yang sejati, dan tentulah kita harus mempunyai ilmu agar setiap amalan yang kita lakukan itu akan dipertingkatkan dan kita menjadi orang yang lebih pintar dalam menguasai agama kita. Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berehat dulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami, dan kita ada banyak lagi soalan-soalan menerusi rancangan Al-Kuliah. Berehat dulu seketika. Ya Allah, wahai Lailatul Aini. Alhamdulillah saudara, terus bersama kami lagi dalam rancangan Al-Kuliah yang kali ini kami berkampung di booth Kota Ilmu di perkarangan Stadium Bukit Jalil, dan kita terus bersama lagi dalam rancangan Al-Kuliah. Dan saya cukup indah dengan hari ini sebenarnya saudara. Dalam 12 Rabiul Awal ini merupakan hari keputeraan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu perkara, satu hari yang harus kita mencari maknanya, bukan sekadar kita sambut sebagai kerana ditandai
sebagai cuti umum, tapi harus kita memikirkan dan mencari makna yang di sebaliknya. Baiklah saudara, kita teruskan lagi dalam Al-Kuliah dan kita masih lagi bercakap tentang selawat ini. Dan saya nak pergi kepada petikan surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi Ustaz, mungkin ramai yang ingin mengetahui apakah kesan buruk seandainya seseorang itu tidak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih. Satu perkara yang juga patut kita ambil perhatian. Ya, daripada surah Al-Ahzab tadi Allah Taala sebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terjemahannya pun sudah dibacakan oleh Tuan Haji Makno tadi. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut dengan begitu jelas, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya, yakni ke atas Nabi SAW. Jadi ini perintah Allah Ta'ala. Sebab tu para ulama sebut bahawa selawat itu wajib. Cuma menjadi khilaf wajibnya bila. Wajibnya ketika disebut nama Nabi ke, wajib dalam solat ke, wajib berapa kali. Ini menjadi khilaf di kalangan ulama, tetapi ia wajib. Lalu kalau orang tak berselawat pada Nabi SAW, maknanya dia tidak melakukan perkara wajib. Bila tidak melakukan perkara wajib, haramlah hukumnya. Satu. Yang keduanya, dia tak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Sebab selawat ini mendatangkan syafaat. Orang yang berselawat akan dekat dengan Nabi di hari akhirat kelak. Sabit dalam hadis Nabi SAW. Jadi kalau dia tak berselawat, dia tak dekat dengan Nabi, tak dapat syafaat Nabi, tidak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tanpa rahmat ni macam mana? Walaupun hebat hidup dengan kehidupan duniawi, tapi kalau tidak dapat rahmat daripada Allah Ta'ala kerana tidak berselawat pada Nabi SAW, maka sudah tentu keburukan yang amat banyak. Lalu bagaimana kita nak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita nak mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kalau kita tidak mengingati Nabi, tidak berselawat pada Nabi? Maka sebenarnya kalau kita nak cerita implikasi ni, kesan negatif banyak sebenarnya, kan? Tetapi dengan masa yang terhad ni kita sebut 2-3 perkara saja yang mana tidak berselawat itu merupakan sesuatu perkara yang mendatangkan dosa, yang menjauhkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Jadi jelas seperti apa yang Ustaz katakan tadi, merupakan satu dosa dan menjauhkan diri daripada rahmat Allah. Jadi jelas saudara, kita harus memperbaiki keadaan ini. Jangan ambil mudah soal selawat ini. Dan baiklah saudara, kita teruskan soalan dengan penonton berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Aminah binti Abdul Razak ingin mengadukan satu soalan pada Ustaz. Ya, silakan Puan. Ustaz, ya. Apakah kelebihan bulan Rabiul Awal? Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak, soalan yang cukup baik daripada Hajah Aminah ya. Saya fikir Hajah Aminah satu soalan yang cukup baik. Jadi yang ditanyakan tadi kelebihan Rabiul Awal. Silakan Ustaz, soalan-soalan cukup baik ni. Ya, terima kasih kepada Puan Hajah. Sesuai dengan kita berada di bulan Rabiul Awal ini, bertanya apa kelebihan bulan Rabiul Awal. Memang pertama sekali saya nak sebut Rabiul Awal itu dia sebenarnya bulan Arab ni yang ambil sempena daripada musim bunga. Musim di permulaan musim bunga pada buah-buahan sebelum tumbuhnya ataupun lahirnya buah-buah. Itu asal usul bila datang Islam, Nabi mengekalkan nama tersebut Rabiul Awal. Tidak ada masalah. Satu. Yang menjadi istimewanya bulan Rabiul Awal ini yang diingati sepanjang zaman ialah ulang tahun keputeraan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang ataupun kita sambut pada hari ini. Bukan sekadar Nabi lahir bulan Rabiul Awal saudara. Walaupun sebenarnya tarikh kelahiran Nabi itu adalah perbincangan ulama, ada kata 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, tidak kisah macam mana tarikh sekalipun. Yang pentingnya bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, Rabiul Awal juga 12 Rabiul Awal, sama ada kita sedar ataupun tidak, ia merupakan tarikh kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kita. Jadi saudara yang dirahmati Allah, apakah yang lebih besar daripada ganjaran ataupun kita mengingati bulan Rabiul Awal ni dengan kita mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala amalan-amal lain bulan Rabiul Awal macam biasalah, amalan fardu macam tu juga, amalan sunat dipertambahkan, dipertingkatkan macam bulan-bulan lain juga. Cuma yang fokus kita ialah bila sebut Rabiul Awal,
terus kita akan ingat Nabi SAW. Sama ada ulang tahun keputeraan Nabi ataupun ulang tahun kewafatan Nabi SAW yang meninggalkan kita. Tetapi Nabi tak meninggalkan kita lah arti kata yang sebenarnya. Nabi tetap berada dalam diri kita untuk kita terus menghidupkan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak itu Ustaz. Jawapan diberikan kepada Hajah yang bertanya, mudah-mudahan dapat jelas itu tadi tentang kelebihan bulan Rabiul Awal. 11 hari bulan Nabi wafat, 12 Nabi diputerakan. Dan banyak lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal ini. Baik, soalan Ustaz, saya fikir ini soalan yang terakhir, kesempatan masih yang ada pada hari ini. Mungkin Ustaz dapat jelaskan bagaimana sebenarnya cara menyambut Maulidur Rasul yang betul. Ini banyak juga orang tanya yang mungkin yang ramai ingin tahu. Silakan Ustaz, cara yang betul. Ya, terima kasih. Macam mana kita nak sambut Maulidur Rasul ni? Ini salah satu sambutan yang kita buat pada petang ni sebenarnya. Dalam suasana kita berada dalam majlis ilmu. Ini satu, kita bila kita duduk dalam majlis ilmu ni saudara, maknanya kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sambut Maulidur Rasul, kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga berkewajipan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Tak cukup kalau sekadar kita berselawat saja tetapi kita tak peduli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Mungkin kita boleh bincang pada waktu-waktu yang lain. Sunnah itu yang ditakrifkan ma'usnida ila rasul min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sesuatu yang dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ini kita akan peroleh. Kita nak faham sunnah Nabi, kita peroleh daripada kuliah-kuliah pengajian dan sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah, cuma kadang-kala kita dapati orang hari ini dia semangat sambut Maulidur Rasul, bagus. Dengan perarakan, dengan selawat, bagus. Tetapi kalau sekadar selawat, perarakan, tiba-tiba tidak semayang, tidak menunaikan solat, maknanya dia tak faham sunnah Nabi. Maknanya di situ dia tak faham apa itu Maulidur Rasul dan dia tak ada roh ketika mana dia menyambut Maulidur Rasul tersebut. Maka dengan sebab itulah kalau orang dia selawat pada Nabi SAW, dia meningkatkan syiar dengan perarakan apa jugalah yang dia buat, majlis ilmu dan sebagainya, dia juga mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla, dia juga mematuhi sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW yang berteraskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Dalam hadis yang jelas yang Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasuli au kama qala, iaitu kata Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu pegang dengan dua perkara itu, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sempena kita menyambut Maulidur Rasul ini, kita pertingkatkan ilmu, insya-Allah. Kita pertingkatkan ilmu kerana Islam agama ilmu. Dia bukan agama pak turut. Kita mengikut membuta tuli begitu saja, tidak. Hatta kita berselawat pun kita tahu bagaimana nak selawat dengan cara yang betul, dengan makhraj yang betul dan sebagainya. Begitu juga dengan kita menghidupkan sunnah Nabi dalam seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kerana masa tak mengizinkan, sekadar itu saya dapat kita bincangkan. Mudah-mudahan ianya mendatangkan manfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Ustaz Suki Osman dari Universiti Putra Malaysia UPM dan juga kepada para penonton dari penduduk Kampung Permatan Pasir, Sungai Petani Kedah, dan juga ahli jawatankuasa Jiran Wanita KRT Tengkera Melaka yang sudi bersama kita pada petang ini. Mudah-mudahan, terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, mudah-mudahan Allah juga yang dapat membalas segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada kita pada petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. InsyaAllah saudara, sampai di sini saja pertemuan dalam Al-Kuliah kita pada petang ini. Dan jangan lupa pada minggu hadapan Al-Kuliah akan bersiaran dengan topik Jambatan Akhirat. Dan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salamun alaik, ya Rasul, salamun alaik, ya Habib, salamun alaik.
Rasul salamun alaik, Ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أشرق